Quran, kita kena rasakan bahawa sesungguhnya ayat-ayat Quran ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita. Kita nak bentuk jiwa diri kita ni dan anak-anak kita ni supaya dia orang yang buat. Bukan saja jadi orang, tetapi jadi hamba Allah yang letak saja kat mana dia cukup bernilai. Letak saja kat mana cukup bernilai. Saya kongsikan tuan-tuan satu kisah seorang sahabat. Kalau kita tak dapat jadi macam dia, dapat buat sikit macam dia pun jadilah. Siapa sahabat ni? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam, ada 10 orang sahabat yang dijamin ke syurga. 10 orang sahabat yang dijamin ke syurga. Siapa agak-agak yang tuan-tuan tahu? Ibu-ibu sekalian. Abu Bakar, Khalifah yang 4 dua cukup lah. Abu Bakar, Umar lagi, Uthman, Ali, ada lagi. Nah, carilah salah seorang daripadanya yang saya nak kongsikan malam ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia masuk syurga ni tuan. Dah jamin dah. Hidup dekat dunia ni dah dapat dah pasport untuk ke syurga. Kita ada tak ni? Termasuk saya lah. Kita tak ada lagi tuan. Jaminan. Tak ada jaminan yang ke syurga. Tapi harapan kita untuk ke syurga juga lah tuan. Pun cakaplah amin. Amin. Kita doa di mudah-mudahan ketika ini malaikat banyak turut mengaminkan doa kita agar kita turut menuruti langkah-langkah mereka-mereka yang Allah berikan nikmat ke dalam syurga, insya-Allah. Abu Ubaidah ni tuan-tuan, memang kalau kita nak ikut macam dia tak boleh sangat pasal jauh. Hebat sahabat ni, tapi tuan-tuan jadi pengajaran bagi kita. Ketika zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, jadi khalifah memimpin umat Islam seluruh dunia. Umar nak lantik Abu Ubaidah ini menjadi gubernur dekat Syam. Jadi gubernur dekat Syam. Tapi Abu Ubaidah minta maaf, dia kata aku tak nak. Itu bukan benda yang aku nak. Dia tak nak, minta maaf, aku tak nak. Macam mana pun akhirnya Umar paksa Abu Ubaidah untuk jadi gubernur. Akhirnya terpaksalah Abu Ubaidah ni jadi gubernur dekat Syam. Syam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka peta, perasan tak Arab Saudi kat mana? Arab Saudi. Perasan balik nanti buka peta ni tunjuk dengan mak ni kawasan Arab Saudi. Kita kena tengok peta kita ni. Ke Malaysia tak tahu? Malaysia kat mana Malaysia? Tengok Arab Saudi. Atas Arab Saudi ada apa? Atas Arab Saudi itu ada Iraq, kemudian ada Jordan, atas Jordan itu ada Syria, sebelah Jordan itu ada Palestin. Jadi kawasan ini yang termasuk Palestin, Jordan, utara Iraq dan juga Syam, Syria itu namakan Syam. Jadi Abu Ubaidah ni dihantar oleh Umar Al-Khattab ke Syam. Dekat Syam ni ada satu daerah yang namanya Hims. Hims ni tempat dijadikan untuk Abu Ubaidah memerintah negara ganti jadi gubernur. Sepanjang setahun tuan-tuan, bila Abu Ubaidah dilantik jadi gubernur, Umar sebagai khalifah dapat banyak komplain. Macam-macam komplain tuan-tuan. Antara komplain yang banyak 3 dia kata, wahai tuan khalifah, engkau hantar pada kami ni gubernur yang banyak masalah. Masalah dia pergi kerja panjkat merah, lambat datang. Yang kedua, waktu malam dia tak pernah jenguk kami. Yang ketiga, engkau punya gubernur ni yang kau hantar pada kami ni, bila bercakap, bila ceramah, bila sampaikan ucapan, dia sering pingsan. Macam ni, pengajar cakap pingsan. Pengajar cakap pingsan, kan? Apa lah engkau punya gubernur ni? Ada penyakit ke?
Maka Umar ni sebagai khalifah yang menghantarkan benda ni rasa tanggungjawab. Hujung tahun dia pergi ziarah. Dia kumpul rakyat ni, satu sebelah ada ni, dia pergi kan. Abu Ubaidah tadi. Dia tanya pada Abu Ubaidah, benar ke dakwaan kau punya rakyat begini-begini? Dia kata betul tuan, saya tak nafikan. Sekarang ini masa untuk kau jawab. Biar rakyat kau puas hati apa masalah kau sebenarnya. Aku kata Abu Ubaidah, minta maaf tuan, saya minta izin, saya minta maaf, saya tak nak jawab. Saya mengaku tapi saya tak nak jawab, saya minta maaf. Umar Khattab kata tak boleh, kau kena jawab. Siapa dipaksa oleh Umar Khattab, dia terpaksa jawab. Bila dia jawab, sebenarnya yang pertama saya datang ke pejabat memang acak kali lambat. Kerana kadang-kadang bila baju saya kotor, saya terpaksa basuh dan kena tunggu dia kering. Maknanya baju dia ada berapa? 9. Governor ni kalau macam kita ni, dia macam PM lah. Baju setai. Kita belum jadi governor lagi, baju kita baru naik. Saya pagi-pagi lah ni nak pergi dengan ceramah ni, pening fikir mana satu baju aku nak cari kan. Bro, siapa nak pakai? Letak kat sini ke, kat sini ke? Yang gantung gini-gini ke kan? Pening nak cari kan? Fikir mana satu nak digunakan. Ini sampai pernah Khalifah Umar Al-Khattab terima senarai nama orang-orang yang layak terima zakat. Ada nama Abu Ubaidah. Dia tanya kepada dia jadi pembantu, ni siapa ni? Dia kata, inilah governor yang tuan lantik dekat Syam sana. Ya Allah, governor berhak antara orang yang layak terima zakat. Makin miskin lah kategorinya. Kemudian Umar pun ambil 2 uncang emas yang milik dia sendiri, dia bagi kepada pembantunya. Maksudlah kepada Abu Ubaidah, katakan ini hadiah daripada itu, bukan daripada bagi. Sampai dekat Abu Ubaidah, dia terima 2 uncang tu, diserah pada isteri dia. Ini hadiah daripada Khalifah. Kemudian Abu Ubaidah tanya pada isteri dia, yang awak nak yang kekal ke nak yang tak kekal? Tonton macam mana ibu-ibu, 2 uncang emas. Sekarang ni satu gram berapa tu? Emas? 80. Apa? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Memang tak tahu. Bagus. Pasal apa? Ibu cukup jamun anak dia kan? Sebab bila kita cukup jamun ataupun letakkan kepala, timbangkan berat tu kalikan dengan emas, kita sedekahkan. Dia 180. Zaman saya pernah kerja pejabat tu. Tahun 89 saya kerja kedai emas. 1 gram ketika itu tahun 89 emas RM69 lebih kurang 1 gram. Emas 916. Bayangkan. Jadi baik 2 uncang emas ni Abu Ubaidah dapat. Tanya kat isteri dia, dia kata, bang, sambil dia pegang macam ni, bang, nak yang kekal lah. Kalau awak nak yang kekal, bawa sini lah. Abu Ubaidah minta balik. Awak kata awak nak yang kekal kan, bagi saya. Bila Abu Ubaidah ambil, kemudian Abu Ubaidah buat apa? Dia agihkan kepada rakyat-rakyatnya yang miskin, yang membutuhkan. Tak tinggal walaupun 1 sen. Habis sulit. Dia kata inilah yang akan kekal. Inilah yang kita akan dapat. Inilah yang akan kita ambil dekat mana nanti? Dekat akhirat. Tengok kemudian begitu sekali. Dia bagi jawapan yang kedua pula, benar tuan, saya tak pernah keluar malam. Sejak saya dilantik jadi governor kat situ, saya tak pernah keluar malam. Kenapa? Waktu siang memang saya ni pergi ke mana-mana tempat, tanyalah dia orang. Semua tempat saya pergi, jauh pedalaman saya pergi, pastikan keperluan rakyat saya diberikan. Tapi sebelah malam, inilah masa untuk diri saya dengan Allah. Tunggu tuan,
waktu malam dah masa saya dengan Allah. Buku-bukunya waktu malam ni dia pun dia beribadah. Jiran dia pernah bagi tahu, aku rasa macam orang sebelah aku ni, Abu Ubaidah lah, tak pernah tidur malam. Rasa macam tak pernah tidur malam. Dia beribadah ni sudah. Kita memang tunggu malam tuan. Kan, siang-siang penat, tunggu malam ni memanglah ngorok aja. Memang malam ni tempat kita mengorok aja. Kan? Tengok seorang governor tuan-tuan bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, bukan pada yang lain, untuk apa? Membantu dia dan rakyat. Jawapan yang ketiga dia kata benar. Kadang-kadang bila saya berucap, bila saya berceramah, saya pengsan. Saya pengsan, dia kata. Ulama katakan dalam satu riwayat, Abu Ubaidah ni pengsan kenapa? Kena tak cukup makan. Cukup makan dia pengsan. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa dia ni bila cakap tu terbayangkan api neraka. Terbayangkan api neraka. Seorang gubernur boleh membayangkan api neraka ketika bercakap. Dia takut sehingga dia pingsan. Inilah tuan-tuan, kita nak lahirkan generasi yang macam gini bukan senang, kan? Tapi bukan tak boleh. Boleh. Boleh tuan-tuan. Kita ada kekuatan kita. Ibu-ibu ada kekuatan. Contohnya ada anak-anak. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita banyak di mana? Di dapur. Di dapur inilah masa kita ini berdoa ketika kita masak. Kan? Masa kita basuh periuk, basuh nasi dekat periuk, masa ni lah kita doa, ya Allah, moga-moga makanan yang aku masak ini dapat di darah daging yang halal pada anak aku, suami aku, keluarga aku, supaya dia ingat engkau ya Allah. Kita doa lagi. Air tangannya akan masuk tuan-tuan. Lagi power kalau air liur kita ni masuk ni. Lagi power. Kan? Percayalah bila kita buat demikian, anak-anak kita bila dia main dekat luar, kat bawah ni, dia ingat nak balik. Ingat kat rumah je kan. Walaupun pergi kat sekolah ataupun dia keluar kawan-kawan dia teringat rumah. Pasal apa? Doa kita. Dan Nabi pun kata, doa silahul mu'minin. Doa tu senjata orang-orang mukmin. Apatah lagi kita ni sebagai ibu berdoa kepada Allah untuk anak kita, memang direct. Allah lagi. Doa untuk anak kita, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak aku ni anak yang engkau redai, kan? Jadikan anak aku anak yang dia tahu matlamat hidupnya, ilmu menjadi keutamaannya. Hari ni tuan-tuan, anak-anak muda ni ilmu dah tak jadi keutamaan. Tak jadi keutamaan. Apa yang dibaca tuan-tuan? Ibu-ibu sekalian, bapa sekalian, apa yang anak-anak kita baca hari ni kita tahu tak? Kita pernah tengok tak dia baca? Kan? Buku-buku yang dia baca, banyak tak dia baca? Kalau dia baca pun apa benda yang dia baca? Kitab. Lepas saya kita baca lah kitab. Baguslah. Kan? Lepas itu kita doa. Barakallah. Itu doa yang sepatutnya. Yang penting kita doakan anak-anak kita. Baca. Oleh sebab apa? Anak kita cari rezeki. Yeah. Hari-hari dah pergi. Malam hari dah balik. Yeah. Cari rezeki yang halal. Penting kita doa. Betul. Dan selamat pergi, selamat. Memang betul. Saya mohon kepada Tuhan, memang betul. Saya dulu anak saya kecil memang sedih. Sekarang orang senang ada bantuan, bajikan. Saya dulu anak kecil, ya Allah, sedih betul. Nak makan pun susah. Tengok tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini lambang keikhlasan. Betul, saya cakap. Sekarang dia orang ada boleh minta, ada rumah apa semua senang sekarang kemudahan. Kalau dulu tak ada, makan pun susah. Kalau saya memang cakap terus terang, hari raya anak 13 orang. Masya Allah. Saya kahwin tahun 57. Satu ibu lah ni? Ya. Lepas itu dah meninggal 3 dah simpan. Ada 10. Tapi anak saya semua tak kerja. Yelah sekolah pun tak pandai sebab saya tak mampu. Saya buat kuih nak hidup anak saya. Suami pun kerja. Yelah orang biasa kan.
Tapi suami dah tinggal. Jadi saya cakap tu terang. Kadang hari raya pun saya tak ada macam orang nak makan. Betul. Memang sedih. Orang hari raya saya kadang 2 hari 3 kali kadang pun makan. Saya cari rezeki. Tapi saya tak susah macam mana saya tak minta dengan orang. Saya tengok anak-anak saya nangis. Tapi pada hari ni anak saya semuanya kerja alhamdulillah. Semua dah kerja lah, semua dah kerja. Tapi alhamdulillah anak ni kadang RM20, anak ni RM20. Semua bagi saya lah, ingat betul lah. Dia ingat ibunya. Dia ingat ibu kan. Dia ingat makcik. Tapi alhamdulillah lah anak sampai hari ni. Kalau saya orang Jawa kata jadi wong lah. dulu ya Sini Allah, Jawa susah. Nak makan pun semua susah. Sekarang senang, ada kemudahan. Susah ada bantuan. Kalau dulu mana ada. Tengok contoh tadi ni. Maknanya akhirnya anak-anaknya dah bekerja. Bila bekerja ingat ibunya, ulur walaupun RM10 walaupun RM50. Tapi sebelum dia dapat anak seperti ini depan mata kita ni, sebelum dapat anak seperti ini, makcik mengalami kesusahan kan? Saya cucu dah 36. Subhanallah. Cicit dah 5. Alhamdulillah lah, saya syukur anggota saya, syukur walaupun saya sakit. Saya berdoa dengan Allah Ta'ala sampai hari ni. Tapi saya berdoa kalau Allah nak ambil saya, nyawa saya tak nak lama-lama, saya kata 2-3 hari sudah, ambil lah. Sebab semua anak-anak ada masalah kan? Betul. Anak menyusah-nyusahkan anak. Saya pula. Terima kasih makcik. Ni perkongsian pengalaman dia. Nak cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu abang sekalian, kita hidup ni tak ada orang yang senang. Kesusahan yang makcik alami turut dialami oleh orang lain. Kadang-kadang makcik susah sudut ni, senang sudut lain. Anak-anak ramai. Orang lain pula senang sudut lain, susah sudut lain pula. Kan? Kadang-kadang ada seorang ni dia berumah tangga dah 10 tahun tapi seorang anak pun tak ada. Itu susah juga bagi dia. Makcik senang dapat 13, 14, 15 anak. Ada 10 simpan 3. 13 lah semua. Maknanya tuan-tuan, kehidupan ni tidak ada yang senang. Memang. Supaya apa? Kita ni akan lahir rasa ikhlas. Akan rasa ikhlas. Contoh saya tunjukkan tak payah orang lain lah, tak payah orang jauh lah. Orang yang kita sedang ceritakan iaitu Nabi kita sendiri kan? Orang yang Allah sendiri kasihi. Allah sayang Nabi ni. Kenapa Allah sayang Nabi? Allah selawat atas Nabi. Allah selawat atas Nabi. Allah tak selawat atas kita, tapi Allah selawat atas Nabi. Allah sayang pada Nabi. Tetapi kehidupan Nabi senang ke tidak? Susah. Dekat 3 tahun ni, nak cerita, dekat 3 tahun ni Nabi ni sebelum berhijrah ke Madinah, dia kena hisar. Kena hisar ni apa? Kena kepiu. Kena apa? Kena apa? Kuarantin, barakallah. Kena kuarantin. Orang-orang Mekah ni dia tak bagi makan. Orang Islam nak beli makanan, dia tak jual. Bukan setakat nak beli, tapi nak bercakap pun tak dilayan. Sampaikan Nabi ni tuan-tuan, ada satu hadis sahabat bagi tahu, dia kata Abu Talha, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil ju'. Kami ni datang jumpa Nabi, kami mengadu tentang lapar. Maka Abu Ubaidah datang jumpa Nabi, Abu Ubaidah selak baju. Bila Abu Ubaidah selak baju, nampak ada sebutir batu dekat perut. Nak tunjukkan yang lapar sangat. Lapar sangat. Kenapa dia ada batu kat perut? Rupa-rupanya diikat batu kat perut agar perutnya tak tembung, tak masuk angin. Bila Abu Talha, bila Abu Talha selak, sahabat-sahabat lain bila selak, masing-masing ada batu kat perut, menandakan susahnya. Tak makan, tak ada makanan. Bila Nabi nampak ni, Nabi kata apa? Sabarlah. Nabi pun selak baju. Nabi ada 2 butir batu. Kalau sahabat-sahabat rasa payah, rasa susah hidup, Nabi lagi susah. Nabi kata sabarlah. Dan dalam riwayat menyatakan tuan-tuan, Nabi potong dia punya kemah hari-hari sedikit demi sedikit. Pasal kemah yang dibuat itu daripada kulit
kulit unta, kulit lembu dan kulit kambing. Nabi potong, Nabi rebus, Nabi makan kulit ni. Senang ke susah? Ini susah. Rasa-rasa saya sendirilah tak pernah lalui situasi yang seperti ini. Tapi dengan kesusahan itu kan, apa ganjarannya? Besar tak ganjaran yang Nabi dapat? Besar. Jadi kesusahan ni tuan-tuan, sebenarnya bagi mata manusia macam susah, tapi bagi Allah itu kebaikan. Asa anta perahu syaitan wa ya'lamu fi khairin katsir. Di sebalik itu ada kebaikan. Saya yakin makcik sekali rasa lebih seronok tengok anak, tengok cucu, 36 cucu tuan-tuan. Macam ni lah kecil-kecil dia kan, tenang hati, seronok. Kita pun bila balik kerja penat tengok anak keleta-keleta dia, kita rasa Allah, tenang kita hilang. Ini ganjaran yang Allah bagi. Ini baru dekat dunia. Maka tuan-tuan, saya sebut diri saya dan diri tuan-tuan, janganlah kita mengeluh walaupun sedikit susah yang kita lalui. Sebaliknya syukurlah kepada Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Yakinlah Allah akan ganjarkan kita kebaikan yang banyak. Biarlah kita rasa macam susah nak didik anak, tetapi percayalah akhirnya nanti ganjaran yang Allah berikan begitu besar. Supaya anak kita, orang Jawa kata, jadi apa? Jadi wong, jadi orang yang bukan saja dia ini merasakan Allah itu berada di mana-mana, mana Allah itu ada, tetapi Allah meredai anak kita. Bila Allah meredai anak kita, kita pun dapat ganjaran yang sama juga. Ya tuan-tuan, saya rasa itu saja yang boleh kita kongsikan bersama tentang lembaran baru bagi tahun baru ini. Kalau kita yang lepas-lepas ni ada tertinggal benda-benda yang lain, kita fokus balik tentang tahun ini, supaya anak yang Allah kurniakan pada kita ini, dia tidak tersasar jauh. Yang paling penting doa kita ni untuk anak kita, agar Allah berikan pimpinan kepada kita bersama, untuk kita mendidik anak kita mencintai Nabi-Nya, dan juga mencintai kaum keluarganya, dan juga membaca Al-Quran sebagai satu utama dalam hidup. Bukan saja baca Quran, tetapi menghayati dan melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran sebagai satu mukjizat sehinggalah hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf. Moga-moga Allah berikan kepada kita pimpinan, hidayah, dan juga bimbingan, sehingga kita bertemu kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang bila makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kita pun nak dengar lagi, Ustaz dah berhenti. Jadi alhamdulillah nak dengar lagi. Jadi kok ada soalan daripada tuan-tuan dan puan, boleh ajukan insya-Allah. Silakan kalau ada apa-apa soalan. Ada apa soalan? Ada soalan ni? Mungkin nak tanya secara peribadi boleh. Jadi Ustaz ni daripada Jabatan Muslim bahagian dakwah, lengkap tu anak tu boleh telefon ataupun datang ke Jabatan Agama. Dulu ni Ustaz bahagian nikah cerai Kaunseling. Sekarang ni Ustaz dah tinggal bahagian tu, tunjukkan pada bahagian dakwah. Jadi semoga Allah SWT memberkati masa kita ni. Aku qauli hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.